Macam manakah cara nak ingat kepada Allah? Ya, pertama, hendaklah kita mengenal diri. Barang siapa nak ingat kepada Allah, wajib kita mengenal diri. Mana itu diri? Mana diri? Barang siapa nak mengenal Allah, naklah mengenal diri. Diri yang mana? Ini bukan diri ni. Ini bukan diri. Barang siapa nak belajar mengenal Allah untuk mengenal diri, ini bukan diri. Mana yang sebenar-benar diri? Yang sebenar-benar diri itu adalah roh kita. Mai masuk ni. Duduk. Diri yang sebenar-benar diri itu apa? Roh kita. Jawab saya tanya supaya lekat di hati. Manakah sebenar-benar diri? Roh kita lah sebenar-benar diri. Barang siapa nak mengenal Allah, tak terlepas daripada belajar mengenal roh. Jikalau orang bertanya tentang roh kepada engkau ya Muhammad, katakanlah roh itu urusan Allah, dan kalau aku bagi pun hanya sedikit. Yang sedikit inilah saya nak cerita pada hari ini. Roh ini ilmunya tak banyak, 5 patah perkataan saja. Barang siapa kenal 5 patah perkataan, kenalah roh. Sikitnya ilmu mengenal roh. Barang siapa mengenal roh, kenal diri. Barang siapa kenal diri, kenal Allah. Macam mana cara nak mengenal roh? Ambillah pelajaran Azazil ini iblis sujud kepada Adam. Cerita ini. Barang siapa nak mengenal diri, barang siapa nak mengenal roh, cari kitab yang menceritakan soal apa? Iblis sujud kepada Adam. Ini besar, ini rahsia ini. Baik. Allah pun perintahkan malaikat pergi tempur Adam dengan baik-baik, ya, dengan baik-baik. Lalu malaikat pun nak tempur Adam. Ringkas katanya, ya Allah ya Tuhanku, aku nak cipta Adam macam mana? Aku tak tahu nak buat. Aku tak ada ilmu nak cipta Adam macam mana. Biarpun perintah Allah suruh buat Adam, tetapi aku nak buat macam mana? Aku tak pernah tengok Adam. Allah kata apa? Ya Jibril, kalau kamu nak tempur Adam, kamu buatlah di atas rupa aku. Itu makanya Allah kata Adam itu dicipta di atas rupa Allah. Jadi Jibril pun, malaikat pun tempurlah Adam sebagaimana rupa Allah. Ini hadis ini. Ini ceramah saya, kemana saya pergi saya rakam. Supaya apa saya rakam? Supaya tidak ada timbul fitnah. Jikalau kata saya salah, kemukakan video ini. Pergi kita menghadap di mana majlis. Betul tak saya cakap? Kita orang bercakap ilmu makrifat ini tak boleh buat undang-undang sendiri, tak boleh buat syariat sendiri, mesti berpandukan sunnah dan Al-Quran. Jadi Allah kata, ciptakanlah Adam itu mengikut bentuk rupa paras aku. Lalu barulah Jibril itu tempur Adam. Baik. Kemudian Jibril pun tempur malaikat tempur Adam. Adalah Adam. Ini lembaga Adam. Lembaga ini seumpama patung. Ya. Jangan sembah lagi dia kata. Lalu Allah pun tajallikanlah rohnya ke dalam jasad Adam. Barulah Adam tu bergerak. Dah boleh bergerak. Lalu Allah kata, fasajadu li Adam. Sujudlah kamu semua akan Adam. Ni nak kenal roh ni. Nak kenal diri ni. Barang siapa kenal diri, kenal roh. Barang siapa kenal roh, kenal Allah. Nak kenal Allah kan? Dengar cerita saya ni. Baik. Lalu, pada mulanya, malaikat ini bernama Azazil. Azazil ni ketua sekalian malaikat. Guru sekalian malaikat bernama Azazil. Guru besar tak nak sujud kepada Adam. Azazil mula-mulanya malaikat ini, ketua malaikat, tak nak sujud kepada Adam. Kenapa? Mengikut ilmu fiqah, aku api, engkau tanah. Itu ilmu fiqah. Tapi majlis kita bukan majlis ilmu fiqah, majlis kita ilmu hakikat. Tak sujudnya Azazil ni kepada Adam bukan kerana engkau tanah, aku api, tidak. Kenapa? Kenapa? Aku makhluk diciptakan Allah.
Engkau juga ada makhluk diciptakan Allah. Kita ni sama-sama makhluk. Aku ni guru agama. Aku mengajar kepada semua umat aku, kaum aku, jangan sujud kepada makhluk. Tiba-tiba aku guru besar sujud kepada makhluk. Ada patut? Jadi aku tak nak sujud kepada Adam kerana Adam tu makhluk, aku pun makhluk. Aku hanya nak sembah kepada Allah SWT. Itu makanya Azazi tak sujud kepada Adam. Kenapa? Azazi nak sujud kepada Allah saja. Jadi betul siapa sini? Kalau kita fikir, betul tindakan Azazi ni. Aku tak nak sujud makhluk. Aku nak sembah Allah saja, nak sujud Allah saja. Apa beza engkau dengan aku? Kau makhluk, aku makhluk. Itu makanya Azazi tak nak sujud. Ni ketua ni, ketua agama ni, ketua malaikat ni. Jadi di sini Allah ciptakan cerita ini nak beri pengajaran kepada kita supaya kita mengenal ruh. Allah cipta cerita ini untuk mengajar kita mengenal diri. Allah cipta cerita ini untuk mengajar kita mengenal Allah. Dengan kita belajar ilmu ini saja, kita akan mengenal Allah pada hari ini. Tetapi sayangnya selama ni kita baca, tanah, air, api, angin, tanah, air, api saja. Hari ini jangan soal lagi tanah, jangan soal lagi api. Tak nak sujudnya Azazi itu kenapa? Kerana engkau makhluk, aku makhluk. Tapi Allah buat cerita ni ada hikmahnya. Sebab apa aku tak nak sujud? Allah lindungkan pengetahuan Azazi itu. Sebetulnya Azazi, yang aku suruh sujud itu bukan kepada jasadnya Adam. Yang aku suruh sujud itu yang di dalam Adam itu. Itu makanya masa buat patung saja, aku tak suruh sujud. Setelah aku masukkan roh ke dalam Adam, baru aku suruh sujud. Bermaknanya di sini, aku suruh sujud kepada siapa? Jawab, sujud pada siapa? Sujud pada roh. Siapakah roh itu? Siapa roh? Aku jadikan jin manusia untuk sembah sujud kepada aku. Sebab aku Allah. Tiba-tiba lidah Allah ni bercabang. Suruh sujud kepada Adam. Apa salahnya Allah kata, hai sekalian makhluk jin dan syaitan, iblis, malaikat, sujud olehmu akan daku? Salah? Tak boleh? Boleh kan? Kenapa Allah suruh sujud kepada Adam? Sedangkan Allah cipta jin dan manusia ini suruh sujud kepada Allah. Tiba-tiba Allah suruh sujud kepada Adam. Kenapa? Mesti ada rahsia yang besar. Apa salah Allah kata, aku jadikan kamu ni untuk sujud kepada aku. Sujud olehmu sekalian kepada aku. Tak salah kan? Kenapa Allah suruh sujud kepada Adam? Kenapa? Mesti ada rahsia besar yang tersembunyi pada roh itu. Sehingga Allah suruh sujud roh daripada sujud Allah sendiri. Kenapa? Cuba bayangkan. Allah suruh sujud kepada roh Adam berbanding sujud pada dia. Kenapa? Ini kita nak mengaji ilmu hakikat. Dia kaji macam ini. Apa ada pada roh sampai ke tahap Allah boleh tukar ganti roh dengan diri dia? Siapakah sebenarnya engkau ni roh? Sampai ke Allah boleh ganti sujud pada roh tak apa. Kamu tak payah sujud pada aku, sujud pada roh tak apa. Siapa roh itu? Ada kata tuan fikir sampai ke tahap ini? Belum terfikir kan? Inilah kaedah mengaji ilmu makrifat. Baik. Kenapa Allah sujud pada roh? Baik. Tengok sini ya. Ini air panas. Ini air apa? Sebut. Ini air apa? Air panas. Baik. Saya pun tutup dengan gelas. Ni belajar nak kenal Allah, nak kenal roh. Ya, macam ni cara dia. Ini air panas, ini tutup. Apa dalam ni? Air panas ya. Baik. Kita pun buka tutup ni. Ini apa sini? Wap. Kan? Baik. Ini air panas. Ini wap. Baik. Wap ini saya tanya. Wap ini api ke, tanah ke, batu? Cakap. Wap ini apa? Dalam ini apa? Ini apa? Apa beza dalam ini dengan sini? Inilah makanya. Itu pun aku, ini pun aku. Itu makanya aku suruh sujud situ. Apa beza wap dengan air? Cakap.
Ada beza? Itu ya jawapannya. Itu makanya masa Iqra, masa apa di gua Hira. Dengar sini, ini pun satu hal lagi. Baik. Ini nak mengajar mengenal ruh. Baik. Katakanlah ya Muhammad, Iqra kan? Apa arti Iqra? Ya? Itu yang kita tahu. Semua kita tahu Iqra tu baca. Kan Allah dah tahu Rasulullah tak erti membaca. Bodoh ke Allah itu suruh pada orang tak pandai? Cuba pakai ilmu akal sikit. Allah kan tahu Rasulullah tu ummi, tak erti membaca, tak erti menulis. Tiba-tiba Allah suruh Jibril suruh baca. Bodoh ke Allah itu? Suruh membaca orang tak erti membaca. Apa muslihat di situ? Cuba, ini orang mengaji makrifat ni, dia terperinci belajarnya. Dia tak tinggal biarpun sepatah ayat, kerana yang tertinggal itu hikmah sebetulnya. Baik, Iqra ini saya ringkaskan ya. Iqra ini bukan artinya baca. Tuan-tuan ambil telefon JAKIM Malaysia. JAKIM Malaysia ya. Jabatan Agama Malaysia, tanya kepada bahagian ni, jurubahasa ni. Apa maksud Iqra sebenarnya? Kalau ada orang mengaji Arab di sini, salah tidak saya bagi tahu. Iqra itu bukan arti baca. Iqra ini artinya pengakuan. Iqra ini artinya mengaku ya Muhammad. Ini yang mana Iqra. Bukan arti baca. Tetapi yang selalu kita dengar, Iqra baca. Nak baca apa? Kawan tu tak erti membaca. Kalau suruh baca, mana suratnya? Mana alif bata yang mana? Bermakna kita selama ni dengar Iqra ini baca sebetul tidak tuan-tuan. Ini mulut saya rakaman ada tu. Pergi tanya orang yang mengaji Arab betul. Apa erti Iqra? Iqra artinya apa? Ikrar. Mengaku ya Muhammad. Mengaku apa? Ini soal roh ini. Mengaku apa ya Muhammad? Mengakulah bahawasanya yang di dalam engkau tu Muhammad, wab itu. Aku ini air ya Muhammad. Mengakulah ya Muhammad, di dalam engkau itu garam, aku ni masinnya ya Muhammad. Nak kena wab ini. Nak kena roh ini. Siapa roh ya Muhammad? Roh itu garamnya, aku ni masinnya. Roh itu wabnya, aku airnya. Baik, Rasulullah tak percaya, tak nak terima. Baik, Jibril pun peluk bagi Rasulullah. Ini cerita peluk ni. Cerita peluk ni cerita yang besar. Dia peluk Rasulullah. Tengok macam ni Rasulullah. Macam tu. Rasulullah sehingga terputus nafas baginda. Terputus nafas, sesak nafas. Rasulullah tak percaya lagi. Jibril peluk lagi baginda Rasulullah. Rasulullah pun sebab apa? Kita duk dengar Iqra, baca sebetulnya peristiwa itu, peristiwa peluk itu yang besar. Besar pengertian dia. Bukan perkara baca yang besar, perkara peluk itu yang besar. Jibril peluk baginda Rasulullah sekuat mungkin sampai Rasulullah terputus nafas. Nak tunjuknya, ya Rasulullah, jikalau tidak ada yang di dalam itu, boleh tak kau melihat? Tak boleh. Melihatnya engkau tu kerana ada roh dalam engkau itu. Ni nak cerita roh Adam ini. Nak cerita roh Adam ini. Jadi Allah nak mengajar Rasulullah. Sebetulnya Allah bukan nak mengajar Rasulullah. Rasulullah dah tahu. Allah nak jadikan cerita. Allah nak jadikan cerita ini bagi pengajaran kepada kita. Cara untuk mengenal roh. Tadi kita mengenal roh dengan Adam. Ini mengenal roh dengan peristiwa Iqra itu. Jadi Jibril peluk baginda Rasulullah supaya Rasulullah tahu bahawasanya di dalam kamu itu ya Muhammad, dalam kamu ada roh. Siapakah roh itu Muhammad? Jikalau tidak ada roh, kita tak boleh melihat. Jikalau tidak ada roh, kita tak boleh mendengar.
Jadi yang melihat, yang mendengar itu roh ya Muhammad, bukan kau. Siapakah di dalam kau ya Muhammad? Dalam kau itu roh. Roh itu siapa? Roh itu siapa? Roh itu, kalau saya kata cara apa? Cara sindiran lah. Roh di dalam kau itu garam ya Muhammad. Aku ni masin. Roh itu wap ya Muhammad. Aku ni air panas. Faham ya? Jadi kalau saya pagi ni takut terkejut ya. Saya bagi sindiran. Tapi faham kan? Roh di dalam itu asap ya Muhammad. Aku ni api. Rasulullah pun menggigil. Dia selimut. Arti menggigil itu bukannya macam ni. Ya, bukan menggigil macam ni. Arti selimut bukannya ambil kain selimut ni, tutup selimut, bukan. Arti menggigil itu artinya Rasulullah tidak yakin, tidak percaya dengan apa yang diterima yang baru ini. Arti dia selimut itu artinya Rasulullah tak nak lagi keluar daripada kefahaman lama. Masih berpegang kepada kefahaman lama. Masih belum keluar daripada kepompongnya. Itu maksud selimut. Ya, jadi Rasulullah tak nak percaya ni. Perkara baru ni aku tak pernah dengar. Aku tak nak. Lalu dia pun turun ke bawah, pergi jumpa pak saudara Siti Khadijah yang bernama Warakah. Warakah ni orang Nasrani. Rasulullah bertanya kepada Nasrani, "Ya pamanku, apakah benar apa yang aku terima di Gua Hira?" Nasrani itu kata apa? "Benar ya Muhammad." Jibril datang bagi tahu, Rasulullah tak percaya. Nasrani bagi tahu baru Rasulullah percaya. Tetapi biarpun Nasrani itu kata benar, tetapi Nasrani itu tak ikut Rasulullah. Warakah tak ikut Rasulullah. Kenapa? Kenapa? Warakah itu pun sama denganmu ya Muhammad. Aku dah lebih dulu tahu padamu ya Muhammad. Kerana Allah itu satu je. Daripada dulu sampai sekarang Allah sama je Muhammad. Cuma nama je berlain-lain. Jadi di sini apa pengajaran yang besar? Iqra ini mengajar kita mengenal ruh. Allah nak ajar mengenal ruh. Siapa ruh? Jadi anda tanya tadi, ruh ini wap. Allah itu air panas. Wap ini apa? Air. Ini apa? Cuma nama je berlain. Ini sebenarnya. Jadi fahamlah kita. Sebab apa Allah suruh sujud kepada Adam? Dia suruh sujud kepada yang di dalam Adam itu sama dengan aku. Itu makanya kita kena mengenal ruh. Ruh itu siapa? Ruh itu adalah Nur Muhammad. Ruhul Kudus. Nur Muhammad itulah ruh. Ruh itulah Nur Muhammad. Dalilnya lagi, Rasulullah nak meninggal dunia, nak wafat. Dia berpesan kepada sahabat, ya, kamu carilah orang yang bentuk badannya macam ni. Dia datang daripada Yaman, akan menunaikan haji. Itulah wali, itulah raja dalam syurga. Kamu sampaikan jubah aku ni kepada dia. Jadi sahabat empat pun terkejutlah. Kenapa pula kita empat sahabat ni tidak lantik jadi raja dan syurga? Ini orang ni Rasulullah wafat dekat 10 tahun baru sampai apa yang baginda Rasulullah wasiat. Datanglah satu orang daripada Yaman, datang menunaikan haji. Dia tengok inilah yang dah 10 tahun menunggu ni. Oh, ini bau yang Rasulullah bagi tahu bentuk badannya macam ni. Baik, dia pun datang. Dia nama apa? Dia nama Uwais Qarni. Tulis cerita Uwais Qarni. Jadi, ya Uwais Qarni, aku membawa titah kepada baginda Rasulullah untuk menyerahkan jubah ni kepada engkau. Kenapa? Rasulullah nak melantikkan engkau ni sebagai raja dalam syurga. Uwais Qarni kata apa? Engkau belum mengenal Muhammad Rasulullah, tak melenting Ali. Mau tahu siapa aku? Aku ni menantu Rasulullah tahu. Serina Ali, siapa tak kenal aku Serina Ali? Menantu Rasulullah ni. Darah daging Rasulullah tu sepupu, anak sepupu ya. Ni, siapa tak kenal aku? Dia kata, aku tak percaya kamu utusan Rasulullah. Aku tak percaya kamu urusan
apa ni, utusan Muhammad Rasulullah. Kamu belum mengenal Muhammad Rasulullah. Tengok. Sekarang ni belum berjumpa Rasulullah. Dia nak pergi tak boleh, tinggal mak dia sakit. Dia tak pernah jumpa baginda Rasulullah sampai baginda Rasulullah wafat. Tetapi dia kata apa? Kamu belum mengenal Muhammad Rasulullah. Ini cerita hadis ni. Tanya ustaz, sekarang ni betul tak ustaz? Cari cerita saya pada saya tidak. Kamu belum pernah mengenal Muhammad Rasulullah. Terkejut Sayyidina Ali. Menatu tak kenal baginda Rasulullah. Anak dia aku buat bini tau, dia saksi tau. Dia wali tau. Tak percaya. Kamu belum pernah mengenal Muhammad Rasulullah. Lalu terkejut Ali. Benar Ali kata. Sayyidina Ali kata benar. Benar, buktikan. Buktikan kebenaran kau itu. Lalu baginda Nabi pun, Ali pun cerita macam ni. Pada satu hari, aku diajak oleh baginda Rasulullah cuci Kaabah bersama Bilal bin Rabah. Sayyidina Ali diajak oleh baginda Rasulullah bersama Bilal bin Rabah pergi cuci Kaabah. Jadi naik atas belakang Bilal bin Rabah tu, mungkin Bilal bin Rabah ni pendek ke ataupun tak kuat ke kan. Tak sampai baginda Rasulullah. Baru naik atas belakang Sayyidina Ali. Mungkin Sayyidina Ali kan gagah besar. Naik baru sampai cuci Kaabah. Lalu Sayyidina Ali pun berdongak ke atas. Itulah pertama kalinya aku melihat Muhammad Rasulullah. Berarti di sini Muhammad tu bukan pak mertua aku. Muhammad itu bukan apa nama Muhammad bin Abdullah cucu Abdul Muttalib. Bukan. Mana Muhammad Rasulullah? Muhammad Rasulullah hak Adam tengok di mula-mula dia buka mata tu. Ini dalamnya kiasan ni. Nanti mana Muhammad? Nabi saya berpesan, ni rekod semua ni. Kita bukan berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berbicara tentang apa? Muhammad Rasulullah. Mana sebenarnya Muhammad Rasulullah? Jangan main-main, ini berkalimah syahadah. Mana Muhammad? Mana? Pasal apa Sayyidina Ali kata baru pertama kali aku melihat Muhammad Rasulullah? Pasal apa baginda Rasulullah sendiri pun tidak kata anna Rasulullah? Nabi Muhammad pun tetap mengatakan Muhammad Rasulullah. Orang bertanya kepada Muhammad, siapa engkau Muhammad? Aku Ahmad Bilal bin. Siapa engkau Muhammad? Adam Abu Basar Muhammad Abu Arwah. Artinya apa? Adam Abu Basar. Adam itu jasad, Muhammad itu apa? Arwah itu ruh. Muhammad Abu Adam Abu Basar, Muhammad Abu Arwah. Muhammad ni apa? Ruh, itulah Muhammad. Ini hadis ini. Adam Abu Basar, Muhammad Abu Arwah. Ruh mana? Ruh apa? Ruhul Kudus, iaitu Nur Muhammad. Jadi benarlah kita ini, semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul, semua makhluk berpenghulu kepada Muhammad, Nur Muhammad. Inilah dikatakan sebenar-benar penghulu sekalian Nabi, penghulu sekalian Rasul. Siapa? Nur Muhammad. Inilah sebenar-benar Muhammad Rasulullah yang dilihat oleh Nabi Adam. Apa nama orang bertanya kepada baginda Rasulullah? Siapakah sebenarnya engkau ya Rasulullah? Rasulullah kata apa? Aku bernama Ahmad Bilal Mim. Jadi kalau Ahmad baca dengan huruf tak ada mim, jadi apa? Tetapi berlapiknya baginda Rasulullah, dia tak kata aku Ahad. Aku Ahmad Bilal Mim. Dia tak mengaku dia ni Muhammad. Nabi Muhammad bersyahadah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul tidak? Kenapa Nabi Muhammad tak bersyahadah La ilaha illallah anna Rasulullah? Kenapa Nabi Muhammad tak mengatakan dia Rasulullah? Kenapa Nabi Muhammad tak mengucap anna Rasulullah? Kenapa? Kan dia dah Nabi kan? Kan dia dah Rasul. Kenapa dia tak mengucap anna Rasulullah? Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengucap anna Rasulullah? Nabi Muhammad sendiri mengucap Muhammad Rasulullah. Mana Muhammad? Ni kalau dah dia ada Muhammad, mesti dia kata anna Rasulullah. Betul tidak?
Kenapa Nabi Muhammad kita tak pernah mengatakan anna Rasulullah? Dia mengucap Muhammad Rasulullah. Siapakah sebenarnya Muhammad ini? Nak kenal Muhammad kan? Kemudian ni, siapakah kau sebenarnya Muhammad? Dia kata apa? Adam Abu Basar Muhammad Abu Arwah. Rasulullah kata hadis ini, Adam Abu Basar Muhammad Abu Arwah. Artinya apa? Adam itu jasad, Muhammad itu roh. Jadi fahamlah kita bahawasanya Muhammad itu artinya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Di dalam Adam itulah Nur Muhammadnya. Roh lah Nur Muhammad. Roh mana? Rohul Kudus yang bernama Nur Muhammad. Jadi yang masuk dalam Adam itu Nur Muhammad. Yang dalam Nabi Muhammad itu pun Nur Muhammad. Dalam kita ni apa? Nur Muhammad. Sama je Muhammad dulu dengan Muhammad akhir. Ada orang sebut Muhammad awal, Muhammad akhir. Selepas ini jangan sebut Muhammad awal, Muhammad akhir. Sebutlah awal Muhammad, akhir pun Muhammad. Kenapa? Muhammad itu satu saja. Jangan kita bermuhammadkan dua. Muhammad Rasulullah itu satu saja. Yang awal pun Muhammad Rasulullah, yang akhir pun Muhammad Rasulullah. Tak boleh sebut Muhammad awal, Muhammad akhir. Kerana Muhammad itu satu saja. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Oh, Muhammad awal, Muhammad akhir, Nabi Muhammad. Tak boleh. Muhammad itu satu. Siapa belajar Muhammad dua? Muhammad berapa? Satu saja. Jadi kita sebut, tadi sebut Muhammad awal, Muhammad akhir, sebutlah awal Muhammad, akhir pun Muhammad. Mana? Satu. Kita jangan sebut Muhammad tu dua. Tak boleh sebut Muhammad awal, Muhammad akhir. Maknanya ada awal, ada akhir. Sebutlah awal Muhammad, akhir pun Muhammad. Kan bunyi satu itu. Sebab kita belajar Muhammad satu saja. Tak boleh sebut dua, Nabi dua tak boleh. Nabi kita satu je. Rasul kita satu je. Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Yang kita bicara ni tentang Muhammad yang Adam tengok. Muhammad mana? Muhammad. Rasulullah itu apa? Nur Muhammad. Itu makanya dalam majlis kita, kita jangan usik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak usik. Sebab apa? Ini sensitif. Kita bercakap di sini bukan bercakap Nabi Muhammad anak Abdullah bin Datuk Abdul Muttalib, bukan. Muhammad di sini bukan ibunya Aminah, bukan. Nanti kata-kata dua Nabi apa. Tidak. Saya tak bercakap tentang Nabi di Madinah. Saya bercakap tentang Muhammad Rasulullah. Manakah sebenarnya Muhammad Rasulullah? Itu maka orang tak boleh nak itu kita. Saya tak bercakap tentang Nabi di Madinah. Saya bercakap tentang Muhammad Rasulullah. Yang mula-mula buka Nabi Adam. Siapa dia nampak? Muhammad Rasulullah. Muhammad ini yang kita bicara pada hari ini. Saya tak nak sentuh Muhammad yang di Madinah. Saya tak nak. Sensitif. Nanti kata ada Nabi dua pula, ajaran sesat pula. Kita bukan ajaran sesat. Itu makanya ceramah kita di masjid-masjid, di mana-mana, di surau-surau, di pejabat-pejabat kerajaan. Ya. Tengok, hari ini, malam ini saya berceramah di Universiti UKM Bangi. Datanglah. Kita buat tajuk lain pula. Kita ilmu makrifat ini ilmu yang tak ada rahsia-rahsia. Ilmu makrifat, kalau orang bercakap rahsia-rahsia itu ilmu sesat. Buat apa nak rahsia benda yang benar? Buat apa nak takut? Takut kerana ilmu salah. Ya, ilmu makrifat kita buka, tak ada rahsianya. Allah lagi kata ada rahsia, ini ke pula ilmu. Lepas pada ini, jangan rahsia-rahsiakan ilmu makrifat. Kalau bercakap rahsia itu sesat ini. Betul tidak? Buat apa nak rahsia? Kita bukan mengajar Nabi dua. Ilmu makrifat ini dengar ya, jemaah wanita ya. Ilmu makrifatlah ilmu yang paling rendah. Ilmu yang paling mudah. Ilmu yang paling asas. Ilmu yang paling bawah. Senang ilmu makrifat ini. Makrifatullah artinya apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah lah ilmu yang paling senang. Itu makanya baginda Rasulullah berpindahnya daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dia mengajar apa? Dia tak mengajar sembahyang, dia tak mengajar puasa, dia mengajar apa? Dia mengajar ilmu tauhid, iaitu mengenal Allah. Itu ulama mengatakan awwaluddin ma'rifatullah
awal agama itu mengenal Allah. Bermaknanya ilmu yang paling awal itu ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Senang ilmu mengenal Allah ini. Baik. Bab roh itu sudah faham ya? Saya ulang lagi sekali. Roh itu di dalam Adam itu sesungguhnya itulah Nur Muhammad. Mana sebelum Adam tercipta, Nur Muhammad dah ada dah. Itu makanya buka Nabi Adam, dia nampak Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu ruh. Itu makanya, siapa itu ruh? Ini Nur Muhammad, ini Nur Allah. Ini garam, ini masin. Ya, ini Nur Allah, ini Nur Muhammad. Apa beza Nur Allah dan Nur Muhammad? Bezanya hanya pada nama saja. Itu makanya Nur Allah itu adalah Nur Muhammad. Satu je. Jangan berdua lagi. Ya, Nur Allah itulah Nur Muhammad. Mana Nur Muhammad? Seru sekali alam. Inilah Nur Muhammad. Inilah Nur Muhammad. Nur Allah menjadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadikan sekalian makhluk. Jadi inilah Nur Muhammad. Jadi balik kita pada kalimah Rasul. Muhammad Rasulullah. Tulis anda. Muhammad Rasulullah. Ada 3. 3 perkataan, 3 ayat. Muhammad Rasul Allah. Baik. Kita sentuh pada Muhammad dululah. Sebelum Muhammad saya bagi tahu Rasul. Rasul ni artinya pesuruh. Muhammad tu kita biar dulu, saya sebut Rasul. Rasul ni arti apa? Pesuruh. Pesuruh ini artinya apa? Ni anda. Ni. Tolong saya buka muka surat 60. Maknanya dia kena suruh oleh saya. Itu pesuruh. Letak balik sini. Letak sini tak, jangan letak sana, letak sini. Letak sini. Garang dah. Apa dia buat tu? Dia kena suruh oleh saya. Dia tak boleh letak sini. Letak sini. Maknanya pesuruh ni orang kena suruh. Sudah faham konsepnya? Pesuruh ni orang kena suruh. Kena suruh oleh siapa? Kena suruh oleh siapa? Kena suruh oleh Allah. Pesuruh orang yang kena suruh oleh Allah. Jadi siapa yang kena suruh oleh Allah? Siapa yang kena suruh oleh Allah? Jawab. Jadi persoalannya, Rasul kita sudah faham. Pesuruh artinya orang kena suruh. Allah artinya orang kena suruh oleh Allah. Jadi permasalahannya Muhammad. Ini yang orang keliru. Tauhid senang kita faham kan? Senang tak faham kalimah tauhid tadi? Ya, masalahnya kalimah Rasul ini yang orang melekat. Lagi sekali saya kata, pesuruh orang kena suruh. Allah pesuruh orang yang kena suruh oleh Allah. Jadi yang lekatnya Muhammad. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Adam ini makhluk manusia yang pertama ke yang nombor berapa? Jawab kuat semua. Adam ini makhluk manusia pertama ke nombor berapa? Pertama. Betul ke tu? Betul? Pasti? Muktamad? Kan dalam apa? Hasan Jamaluddin Hasan tu dan Maulana apa tu? Luis tu. Muktamad ya? Yang betul pun dah bergoyang dah. Ya, dah tanya. Muktamad fikir betul-betul. Oh, dah dia pindah dah betul, dah dia tukar lain pula. Tapi ni muktamad betul ya? Baik. Adam diciptakan. Lalu bukalah pertama kali Adam boleh buka mata. Adam. Mula-mula dia lihat apa? Mula-mula yang baginda Adam lihat apa? Muhammad Rasulullah. Ada ke lagi sebelum Adam? Sebelum Adam tu ada ke makhluk manusia? Ada tidak? Ada. Kenapa dia nampak Muhammad Rasulullah? Jangan bincang Nabi. Nabi di Mekah kota Madinah jangan bincang. Kita bincang Muhammad. Aku terkeliru dua Nabi pula masuk grup saya. Ya.
Jangan bincang Nabi. Nabi Muhammad SAW itu di Mekah. Jangan usik dia. Dia penghulu kita. Yang kita bincang ni, Muhammad yang Adam nampak tu mana? Betul tak Ustaz? Mula-mula buka mata Nabi Adam tengok Muhammad Rasulullah di tiang arasy. Muhammad mana? Muhammad ini yatim piatu. Tak ada mak, tak ada bapa. Ya Muhammad Nabi kita tu bin Abdullah, cucu Abdul Muttalib, maknya apa nama Aminah. Ya Muhammad ini yatim Mustafa, yatim piatu, tak ada mak, tak ada bapa. Tetapi Adam itu makhluk manusia pertama, tiba-tiba buka mata ada Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad? Kalau ikut Nabi, Nabi belum beranak. Nabi kita belum lahir. Ini bukan hak Nabi ni. Ini hak Muhammad. Nah, Muhammad mana? Nah, siapa Nur Muhammad? Siapa Nur Muhammad? Siapa Nur Allah? Ini last sekali saya jawab. Gantung iklan sekejap.